Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama, dan insya-Allah kita akan memulakan perbincangan ataupun sebagai tazkirah pada pagi ini dengan menggunakan sebuah kitab yang disusun oleh Imam Az-Zahabi, yang bertajuk Al-Kabair, yakni dosa-dosa besar yang membinasakan. Seperti yang kita semua maklum bahawa dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, kita tidak dapat tidaklah, siapa sahaja kita, sama ada kita ni ulama, pemimpin politik, ahli perniagaan, ataupun siapa sahaja kita, ustaz, orang biasa, masyarakat awam, kita kata, semuanya dia tidak boleh terlepas daripada melakukan dosa itu. Dan dosa ni terbahagi pada dua. Ada dosa yang dikatakan Al-Kabair, seperti yang kita bincanglah dalam kitab ini. Ada juga dosa yang disebut sebagai As-Saghair, iaitu dosa-dosa kecil. Jadi dosa kecil adalah dosa yang sukar untuk manusia, termasuk kita sendiri. Nak elak diri tu payah. Kalau daripada dosa kecil ni nak elak tu agak payah. Sebab apa? Sebab setengah-setengah dosa kecil itu tidak dirasakan dosa oleh sesetengah orang. Tidak dirasakan berat. Dan kalau tersalah melakukan dosa kecil pun, masyarakat sekeliling tidak menganggap itu sebagai dosa. Masyarakat sekeliling tidak menganggap itu sebagai perkara yang menjatuhkan maruah. Itu dosa-dosa kecil. Jadi maknanya dosa kecil ini lebih mudah berlaku dan boleh katakan berlaku setiap hari. Sama ada di rumah bersama ahli keluarga, dengan jiran, dengan ibu bapa, dengan rakan-rakan pejabat, dan juga dengan masyarakat. Itu boleh berlaku. Oleh kerana dosa ini mudah berlaku, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kepada kita untuk hilang dosa-dosa itu. Dia tidak perlu melalui taubat yang khusus. Dosa-dosa kecil ini dia tidak perlu melalui taubat yang khusus, tetapi hanya dengan kita kata melakukan amalan-amalan tertentu, istighfar, mana lebih mudah. Tidak perlu mengikuti rukun-rukun taubat yang khusus itu, tidak perlu. Banyak kita jumpa dalam hadis Nabi SAW, dan sebenarnya kita pun telah bincang dah sebelum ini di Masjid Al-Hakim ini beberapa kitab dah sebenarnya berkenaan dengan saya pernah sebut dah sebelum ni mula-mula dari pertemuan mula-mula berkenaan dengan amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa. Amalan-amalan hampir 28 ke 29 amalan yang boleh menghapuskan dosa. Dosa yang terhapus dengan sebab amalan, bukan melalui taubat yang khusus, ini adalah dosa kecil. Kalau dosa besar, dia mesti melalui taubat yang khusus, yang mesti memenuhi rukun taubat yang 4 itu. Mesti ya itu. Kalau dosa kecil ni, puasa Isnin Khamis pun boleh hilang. Dengan kita bersedekah pun boleh hilang. Salat Jumaat pun boleh hilang. Banyak perkara lah.
ambil wuduk dia boleh hilang dosa-dosa kecil. Tetapi ada satu lagi dosa yang kita sebut sebagai dosa besar, ataupun dalam istilah hadisnya dipanggil kabair. Inilah yang kita nak bincang, yang mana dosa ni besar. Dan sebenarnya dosa besar ni dia mudah nampak. Kalau buat, orang akan rasa jejek lah, rasa keji, mudah nampak. Kemudian dosa ini pun, dosa besar ini bukanlah satu perbuatan berdosa yang mana dilakukan dengan sengaja. Dah payah nak berlaku pada kita. Dosa-dosa kita sebut sini setengah-setengah tu memang payah kita nak buat. Zina, minum arak, berbohong, payah. Bagi kita orang Islam ni yang sentiasa jaga akhlak ni, payah nak buat dosa-dosa. Tapi ada juga yang tidak payah sangat, ada juga. Misalnya mengumpat. Tu bagi setengah orang tak boleh kau tak mengumpat. Kau tak mengumpat berasa panas tubuh nak. Berasa demam, mengumpat segar. Ada juga jenis gitu. Tetapi secara umumnya bila sebut dosa besar, dia agak sukar untuk berlaku pada seseorang. Khususnya seorang itu yang jaga semaya 5 waktu, dia jaga baca Quran semua payah. Tapi ada setengah tu mudah. Tu dia kenapa hal. Jadi dosa-dosa besar ni bila kita buat, dia kena bertaubat khusus. Memenuhi 4 rukun taubat. Yang pertama, rukun taubat tu ni sebagai peringatan. Saya yakin dan percaya bahawa hadirin dan hadirat ingat dah rukun taubat ni. Yang pertama dia panggil al-insaf. Insaf ni maknanya dia insah lah, menyedari kesalahannya. Itu dia panggil yang pertama. Yang kedua, dia panggil al-azm. Dia nekat untuk tidak mahu melakukan, tidak mahu mengulangi kesalahan itu. Yang ketiga dia panggil al-iqla'. Iqla' maknanya menjauhi punca dosa itu. Menjauhi punca dosa. Itu kalau kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu ada kaitan dengan manusia, dengan orang lain, maka ditambah satu rukun lagi, iaitu rukun yang keempat. Apa dia? Dia kena selesaikan, dia kena minta maaf dengan orang yang dia buat salah itu. Misalnya kalau dia fitnah seseorang, dia umpat seseorang, ataupun dia ambil harta seseorang itu, dia curi harta seseorang, ikutlah kesalahan yang melibatkan dia dengan manusia, maka dia perlu selesaikan dengan manusia. Begitu. Itu ringkasnya begitulah. Baik, cuba tengok hadirat-hadirat, kita nak masuk muqaddimah hari ini. Sebelum saya masuk pada poin pertama, iaitu syirik kepada Allah, cuba muka surat muqaddimah penulis tu, ambil situ sikit. Saya baca situ sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan dan tolonglah kami. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, dia pun berdoa, Ya Allah, mudahkan dan tolonglah kami. Al-Syekh Al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Uthman Al-Zahabi berkata, segala puji bagi Allah atas kurnianya berupa keimanan kepadanya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul dan para malaikatnya. Ini muqaddimah penulis. Ini kita baca muqaddimah penulis. Semoga selawat sentiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para penolong dia, kepada penolong beliau, yakni sahabat, para sahabat, dengan selawat yang boleh menempatkan kita berada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam pada kehidupan akhirat kelak. Kitab ini merupakan kitab yang sangat bermanfaat di dalam mengenali dosa-dosa besar, baik secara umum maupun secara terperinci. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan rahmatnya memberikan kurniaan kepada kita untuk menjauhi dosa-dosa besar ini. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyiatikum
wa nudkhilkum mudkhalan kariman. Jikalau kamu menjauhi dosa-dosa besar, yaitu dosa-dosa yang dilarang kamu melakukannya, pasti kami hapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan kami masukkan kamu ke tempat yang sangat mulia, yakni syurga. Surah An-Nisa ayat 31. Jadi dengan ayat ini Allah menjamin syurga kepada sesiapa yang menjauhi dosa-dosa besar. Berusaha menjauhi dosa besar adalah merupakan salah satu penyebab kepada seseorang itu mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berdasar kepada ayat ni dalam surah An-Nisa. Dalam surah Asy-Syura Allah berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Dalam surah An-Najm Allah berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh atau sesungguhnya Tuhan engkau wasi'ul maghfirah, adalah Tuhan yang maha luas kurniaannya dan maha luas pengampunannya. Kecuali dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil itu payahlah kita nak tinggalkan, payah kita nak elak. Sebab tu dosa kecil dia hilang dengan cara kita melakukan ibadat-ibadat tertentu. Nabi SAW bersabda, ini contoh hadis ni contoh dosa kecil akan hilang dengan sebab amalan, bukan melalui taubat yang khusus. Contohnya, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah kaffaratul lima bainahun ma lam tughshal kaba'ir. Sembahyang fardu dan sembahyang Jumaat hingga ke Jumaat yang kehadapan adalah merupakan penghapus dosa lima bainahun, di antara waktu-waktu tersebut, selama mana seseorang itu tidak melakukan dosa besar. Di sini hadirat penting sangat, hadirat bagi perhatian dan peringatan, termasuk saya sendiri, bahawa dosa-dosa besar, bahawa amalan-amalan tertentu dalam agama kita, bila kita buat, dia boleh menjadi penyebab kepada terhapusnya dosa kecil, tetapi dengan syarat. Dengan syarat dalam tempoh itu, misalnya hari ini hari Sabtu, kemarin hari Jumaat, mana masing-masing kita Muslim pergi semaya Jumaat. Dalam hadis ni sebut hari Jumaat hingga kepada hari Jumaat yang satu lagi, tempoh itu adalah merupakan penghapus dosa lah. Dengan sebab kita laksana ke Jumaat dengan baik, maka dalam tempoh satu Jumaat kepada satu Jumaat yang kehadapan, waktu itu akan dihapuskan dosa-dosa kecil kita. Tapi dengan syarat dalam waktu tu jangan buat dosa besar. Syarat dia begitu. Mana kalau kita boleh jaga dosa-dosa besar kita tak buat, maka dosa kecil kita hapus dengan sebab semaya 5 waktu, dengan sebab kita semaya Jumaat. Tapi disiplin yang kita kena patuhnya apa dia? Jangan buat dosa besar. Itu ketetapan Tuhan. Kita terima ke ataupun tidak terima, itu merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Oleh kerana itu kita wajib untuk mengkaji dosa-dosa besar agar seseorang Muslim boleh menjauhinya. Kita semua mengetahui bahawa para ulama berbeza pendapat di dalam hal ini. Ada sebahagian ulama yang mengatakan bahawa jumlahnya adalah 7. Mereka berhujah dengan sabda Nabi SAW. Ada setengah ulama kata dosa besar ni 7 ya. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang boleh membinasakan kamu. Hadis ni panjang lah. Dia tidak mari semuanya hadis, cuma dia mari terjemah saja. Cuba tengok terjemahan. Jauhilah oleh kamu 7 dosa-dosa besar yang boleh membinasakan. Di dalam sabdanya ini, Nabi SAW menyebutkan dosa syirik. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh orang.
tanpa alasan syar'i. Yang keempat, memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak sebenar. Yang kelima, memakan riba, maksudnya mengambil manfaat dengan riba. Yang ke enam, melarikan diri di hari peperangan. Yang ketujuh, menuduh wanita yang baik berzina. Menuduh wanita yang baik berzina. Menuduh wanita yang muhsan, dia panggil. Dia tuduh wanita yang baik itu sebagai penzina. Hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketujuh dosa ini Nabi sebut ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jadi setengah ulama kata hak dosa besarnya hak tujuh ni ya. Baik, cuba tengok lagi. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dosa-dosa besar tersebut lebih dekat kepada jumlah 70 daripada 7. Demi Allah, Ibnu Abbas telah berkata benar. Rekahnya beginilah hadirat. Mudah ya, kita pun tidak nak baca semua ni ya. Dia begini. Apa yang disebut oleh ulama bahawa dosa besar ni ada 7, hak tu berdasar satu hadis ni. Jadi hak lain itu besar juga. Jadi hak ni hak Nabi sebut serentak dalam satu hadis ni, mana dosa dalam banyak-banyak dosa besar ni antara dosa hak paling besar. 7 ni. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada 7 dosa besar ni, dosa 7 dosa besar lebih besar daripada dosa-dosa besar lain. Daripada 7 ni pula hak paling besarnya adalah syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Baik. Jadi kenapa ataupun bagaimana Imam Zahabi ni boleh kata dosa besar tu sampai 70 lebih? Sini disenaraikan sebagai 70 pun 72. Nah, 72. 76 70. Cuba tengok hati-hati. Boleh tengok di apa ni, di Faris dia tu. Faris dia tu muka surat berapa ni? Indeks dia tu 76. Mana dalam kitab ni disenaraikan oleh Imam Zahabi 76 dosa-dosa besar berdasarkan kepada Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana tu Imam Zahabi boleh menentukan bahawa dosa tu ni sebanyak 76? Hak ni hadirat beberapa perkara lah. Yang pertama, penentu dosa ini salah satunya Nabi sebut dengan jelas, jauhilah dosa. Ini dosa-dosa besar. Buat begini boleh menyebabkan masuk neraka. Itu ciri-ciri yang dipanggil sebagai dosa besar. Dia ancam dengan neraka ataupun disebut dosa besar, mendapat laknat daripada Allah. Itu antara kata-kata yang difaham oleh ulama sebagai dosa besar. Yang pertama kita kata, sebut jelas dosa besar. Ada hadis-hadis yang sebut dosa. Kita akan jumpa lah selepas ni dalam pengajian kita ni. Terang sebut dosa besar. Yang kedua, kadang-kadang kalimah yang digunakan oleh Nabi untuk menunjukkan bahawa itu dosa besar, dia sebut bila buat masuk neraka, penyebab masuk neraka. Cara tu dosa besar. Yang ketiga, ada juga kadang-kadang Nabi sebut bahawa bila buat amalan ini, perbuatan ini dapat laknat daripada Allah. Cara tu dosa besar tu. Kalau siapa mereka dapat laknat daripada Allah, itu dosa besar. Itu antara beberapa contoh yang mudah lah, penentuan ulama. Kemudian ada juga dosa-dosa besar bila Nabi sebut, Nabi tidak mengaku sebagai umat dia. Nabi tidak mengaku sebagai umat dia. Misalnya Nabi kata, laisa minna man la amanatalah. Itu contoh. Tidak umat aku. Tidak daripada puak kita. Mana tidak umat aku lah. Orang yang tidak ada sifat jujur dalam kehidupan dia. Orang yang tidak ada sifat jujur, tidak amanah. Amanah ni lawan dia khianat. Orang yang khianat lah, tidak ada mana. Maka laisa minna. Dia bukan puak-puak aku. Tu. Itu antara contoh lah. Jadi ulama boleh faham. Ni dia panggil kaedah usul lah, usul fiqh. Kaedah usul fiqh yang kita boleh tahu. Nak tahu dosa-dosa besar tu.
Yang kelima, nas yang disebut oleh Nabi dalam bentuk larang. Tu Nabi larang. Jadi Nabi larang ni, bila kata Nabi larang, maknanya itu juga menunjukkan salah satu petanda bahawa perbuatan itu adalah dosa besar. Walaupun ada juga larang itu tidak sampai peringkat dosa besar, ada juga. Misalnya Nabi larang kencing berdiri, tapi ulama tidak anggap sebagai dosa besar. Tidak. Sebab ada juga dalam hadis Nabi kencing berdiri. Jadi larangan tadi sebagai makruh mengikut ulama. Jadi Nabi kemudian itu perbincangan yang panjang lah. Mana ada ketikanya kencing dalam keadaan berdiri ni dia perlu dalam keadaan tertentu. Misalnya ulama kata sakit lutut nak kencing, nak duduk tak boleh ataupun tempat kita nak kencing tak sesuai duduk misalnya, sebagai contoh. Tapi asasnya kebanyakannya dalam suasana biasa Nabi kencing sambil duduk. Jadi larangan kencing sambil berdiri itu tidak menunjukkan haram. Itu ada juga begitu. Baik. Cuba tengok lagi. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kerana mensyirikkannya. Ini maksudnya orang yang mati dalam keadaan tidak bertaubat daripada syirik, Allah tidak akan ampunkan. Maknanya berat aja, masuk neraka ni kekal dalam neraka. Jangan main-main. Dosa syirik ni kalau sekiranya seorang tidak bertaubat, mati dalam keadaan membawa dosa syirik, dia mati dalam keadaan masuk neraka dan kekal dalam neraka. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampunkan dosa selain daripada dosa syirik, liman yasha, bagi sesiapa yang dia kehendaki. Bila seseorang itu mati dalam keadaan dia tidak bertaubat daripada dosa besar tapi bukan syirik, maka Allah akan ampunkan. Ada kemungkinan kalau Allah nak ampun, Allah ampunkan. Kalau Allah tidak mau ampun, Allah tidak akan ampunkan. Tapi kalau syirik, Allah kata awal lagi, aku tidak akan ampunkan. Maknanya berat. Cuba tengok lagi dalam suratul Maidah, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya sesiapa yang mensyirikkan, melakukan syirik kepada Allah, maka Allah mengharamkan syurga kepada dia. Allah mengharamkan syurga kepada dia. Ini antara kenyataan Allah kepada Nabi Ibrahim ketika dia minta supaya Allah tolong ampunkan ayah dia. Cerita Allah kata, aku mengharamkan syurga pada orang yang kufur kepada aku, orang syirik pada aku.